Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani buat semua. Terima kasih saya titipkan buat penyerajuk acara. Barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Ayah bangga mempunyai anak seperti Irfan, berani menentang rasuah yang berlaku dalam kalangan kawan-kawan kamu sendiri. Irfanlah wira ayah. Puji Encik Ridwan sambil menepuk bahu anak sulungnya itu. Kawan-kawan, begitulah kesudahan cerita yang bertajuk Cerita Tentang Kawan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dengar dan hayati kisah ini. Kawan-kawan, Irfan merupakan seorang murid tahun 6. Di sekolah, dia memegang jawatan sebagai ketua pengawas. Irfan murid yang bijak dan amat disenangi oleh guru-guru dan rakan-rakan kerana sikapnya yang bertanggungjawab, berdedikasi dan berbudi bahasa. Dia juga daripada keluarga yang berada. Ayahnya merupakan seorang pegawai di sebuah syarikat besar. Irfan tahu bahawa kejayaan ayahnya dalam kerjaya atas sikapnya yang telus dan jujur dalam bekerja. Ayahnya tidak pernah terjebak dengan rasuah. Itulah yang diberitahu ayah kepada Irfan. Sungguh pun kehidupannya mewah. Irfan bukanlah seorang yang hidung tinggi. Malahan, dia juga tidak pernah memilih kawan. Sikapnya ini menjadikan Irfan disenangi oleh kawan-kawannya. Sebenarnya, Irfan mempunyai pengalaman yang sangat berharga sewaktu menggalas jawatan ketua pengawas. Apakah pengalaman yang berharga itu? Pada suatu hari, ketika Cikgu Zahira keluar sebentar sewaktu mata pelajaran Bahasa Melayu, tanpa disengaja, Irfan ternampak rakannya Dani menyuruh Syahril menyiapkan tugasannya. Sebagai imbalan, Syahril akan menerima wang berjumlah RM10 daripada Dani. Irfan begitu terkejut. Baginya, Dani bukannya sahaja melakukan kesalahan tidak menyiapkan latihan, malah memberi rasuah dan Syahril pula telah menerima rasuah itu. Irfan dengan tegas menegur sikap Dani dan Syahril itu. Dia memberi amaran kepada mereka berdua. Nama Dani dan Syahril dicatat di dalam buku catatannya. Itu amaran pertama dan terakhir daripada Irfan. Sekiranya berulang lagi, mereka berdua akan dibawa kepada guru disiplin. Kawan-kawan, sikap Dani yang merasuah kawannya amat tidak baik dan memberi kesan buruk untuk masa depan dirinya. Dia tidak akan cemerlang dalam pelajaran, malah menjejaskan prestasi sekolah. Baiklah kawan-kawan, saya sambung semula kisah Dani. Dia tidak berpuas hati dengan teguran yang diberi oleh Irfan. Nasihat Irfan bagi mencurah air ke daun keladi. Bagi Dani, wang boleh mengaburi mata kawan-kawannya. Yang penting, segala tugasan guru disiapkan dan dihantar tepat pada waktunya. Dalam senyap-senyap, Dani masih lagi menjalankan taktik kotornya. Dan kini, sasarannya kawan di kelas yang lain pula. Dia yakin yang perbuatannya itu tidak akan dihidu oleh Irfan mahupun cikgu. Jadi, sesiapa yang gelap mata pasti menerima tawaran Dani. Sebenarnya, Dani bukanlah murid yang lemah kawan-kawan. Dia hanya malas belajar. Di hadapan ibu bapanya, dia berpura-pura menunjukkan sikap rajin belajar. Kasihan ibu bapa Dani. Mereka menyayangi Dani bagai menatang minat yang penuh. Berbalik kepada cerita Irfan. Pada suatu hari, sewaktu murid-murid ingin pulang ke rumah, Irfan ternampak kelibat Dani yang masuk ke lorong tepi bangunan sekolah. Dia mengikuti jejak Dani. Dia berasa sesuatu yang tidak kena akan berlaku. Benar sangkaannya. Dari jauh, Irfan melihat Dani bercakap sesuatu dengan seorang budak lelaki. Dia menghulurkan budak lelaki itu sebuah buku latihan. Dia juga memberi budak itu RM5. Irfan melihat budak itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Irfan berasa panas hati melihat kejadian itu. Dia meluru ke arah mereka berdua. Irfan terus memegang bahu Dani. Dani terkesima. Dia sudah tidak boleh melarikan diri. Irfan segera membawa Dani dan budak lelaki itu menemui Cikgu Rahmat selaku guru disiplin. Akhirnya, Dani mengakui perbuatannya itu. Dia meminta maaf kepada Cikgu Rahmat dan Irfan.
Dani berjanji tidak akan mengulangi kesilapan itu lagi. Dia menangis teresak-esak sambil meminta Cikgu Rahmat tidak memberitahu ibu bapanya. Dani amat menyesal. Kawan-kawan, sanggupkah kita melihat kedua orang tua kita berduka disebabkan kesilapan kita? Pasti tidak, bukan? Oleh itu, ambillah iktibar daripada cerita Dani yang telah terjerumus ke lembar rasuah. Walaupun sesama rakan sekolah, semua itu tetap menjadi kesalahan dan melanggar peraturan sekolah kita. Kawan-kawan, sebagai menghargai tindakan Irfan, pihak sekolah telah menobatkan Irfan sebagai ikon wira anti rasuah. Murid-murid ditekankan agar membudayakan nilai-nilai amanah dan jujur setiap masa. Di rumah, sewaktu Irfan duduk bersama-sama keluarganya, dia bercerita tentang kawannya, Dani. Ayah Irfan tidak menyangka yang kanak-kanak di sekolah rendah juga sudah pandai memberi duit kopi atau rasuah. Ayah bangga mempunyai anak seperti Irfan, berani menentang rasuah yang berlaku dalam kalangan kawan-kawan kamu sendiri. Irfanlah wira ayah. Puji Encik Ridwan sambil menepuk bahu anak sulungnya itu. Kawan-kawan, kita masih di bangku sekolah. Perbuatan rasuah amat merugikan diri. Kejayaan pasti hanya mimpi. Keluarga, masyarakat dan negara juga akan terkesan akibat perbuatan rasuah ini. Andai sesat di hujung jalan, kembalilah ke pangkai jalan. Ingatlah, rasuah tidak akan menjadikan kita senang. Malah, kita akan diburu oleh rasa takut kerana melanggar undang-undang. Ayo kawan-kawan, sayangi diri, rasuah dijauhi, hidup harmoni. Sekian, terima kasih.